Kerajaan negeri menyambut baik persetujuan dasar Kerajaan Persekutuan untuk menambah kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Ia selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, MA 63 jelas menetapkan kedua-dua wilayah berhak memiliki sekurang-kurangnya 1/3 kerusi Parlimen. Justru langkah itu dianggap perkembangan penting bagi mengukuhkan penyertaan Sabah dan Sarawak. Pertambahan kerusi Parlimen juga wajar mengambil kira keluasan kawasan serta pertambahan penduduk, termasuk di Kinabatangan dan Tuaran yang jauh lebih besar berbanding negeri di Semenanjung tetapi hanya mempunyai 1 kerusi Parlimen. Datuk Haji Ji turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen mengukuhkan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam persekutuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata asas pembangunan yang digerakkan melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 memberi landasan penting untuk membawa Sabah ke tahap lebih tinggi. Tegas Datuk Haji Ji, beberapa keutamaan diberikan sejak 5 tahun lalu, termasuk usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Antaranya bantuan RM300 sebulan kepada ketua isi rumah miskin Tegar dan program Rumah Mesra SMJ yang menyediakan 40 rumah bagi setiap kawasan DUN. Kerajaan negeri juga mengambil langkah menyelesaikan isu air dan elektrik, termasuk pembinaan 18 loji rawatan air baharu serta projek empangan hidroelektrik Ulu Padas. Dalam bidang pendidikan, kerajaan membelanjakan RM1.3 bilion untuk pembangunan modal insan di bawah teras SMJ. Haji Ji turut menyifatkan PRN Sabah kali ini sebagai unik dengan jumlah calon yang ramai. Namun yakin pengundi akan membuat pilihan berdasarkan rekod pencapaian dan keperluan rakyat. Petugas RTM Sabah dinasihatkan membuat persediaan awal mengenai kawasan liputan sepanjang pilihan raya negeri bagi memastikan laporan yang tepat dan sahih. Kita kena lihat pada sejarah supaya kita tahu sebelum ni siapa yang bertanding, apa yang dimahukan oleh pengundi, dan juga kita kena faham demografi dan kita juga kena faham future studies, apa yang akan berlaku di Sabah 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jadi benda-benda ini harus difikirkan oleh pengundi apabila mereka membuat keputusan. Beliau ditemui selepas melawat studio TV Pusat Operasi Siaran dan Bilik Berita RTM Sabah. 466 petugas RTM ditugaskan di seluruh negeri bagi memastikan liputan PRN Sabah ke-17 disampaikan secara sahih, tepat dan pantas. Selain liputan berita, RTM turut membuat lintas langsung grandstand pilihan raya pada hari penambaan calon 15 November lalu, pengundian awal 25 November ini dan hari pengundian dan penjumlahan undi 29 November 2025. Berhadapan saingan 13 penjuru di DUN Inanam, calon Pakatan Harapan bagi DUN Inanam Datuk Peter Galim berkata cabaran besar itu akan dihadapi dengan komitmen tinggi. Dan saya berharap suhu pilihan raya ini akan menjadikan kita lebih bersemangat, lebih kuat untuk memenangi dalam pilihan raya. So bagi saya ini adalah satu cabaran, satu perkara yang kita ambil perhatian penuh, dan kita yakin dengan jentera yang kita ada, sokongan yang kita ada, prestasi yang kita ada, keupayaan yang kita ada, kerjasama yang kita ada, dan harapan yang kita ada, kita boleh memenangi dengan selesa. Beliau turut menyifatkan jumlah calon yang ramai sebagai lumrah politik Sabah. Namun bimbang ia boleh mengelirukan pengundi jika terpengaruh janji tidak realistik. Golongan muda Sabah yang berada di luar negeri diajak pulang menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada PRN ke-17 29 November ini. Penyertaan beliau yang mewakili hampir separuh jumlah pengundi amat penting dalam menentukan hala 7 negeri. Sebenarnya beberapa syarikat penerbangan sudah menawarkan, ini tiket bukan percuma lah, tiket yang memadai, yang reasonable supaya kamu boleh balik untuk buang undi. Beliau ditemui pemberita semasa sesi walkabout di Pasar Sembulan, Kota Kinabalu.
Datuk Chan turut berharap anak muda memanfaatkan inisiatif kerajaan yang membantu mengurangkan kos perjalanan pulang mengundi. Amanah untuk membawa pembangunan lebih seimbang. Reaksi calon GRS didun usukan Datuk Japlin Hakim selepas disahkan sebagai calon kawasan berkenaan. Saya fikir masih banyak lagi yang perlu dinaik taraf. Masih ada lagi rumah-rumah yang belum lagi mendapat bekalan elektrik. Begitu juga dengan bekalan air. N10 usukan menyaksikan saingan 6 penjuru termasuk calon BN, Warisan, Star, Parti Impian Sabah dan seorang calon bebas. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merancang membina asrama di Kolej Komuniti di Sabah, Sarawak dan Semenanjung bagi pelajar dari kawasan terpencil. Inisiatif seumpama penting untuk mengurangkan cabaran perjalanan dan kos sara hidup pelajar, seterusnya memperkukuh akses pendidikan berkualiti. Ini komitmen daripada kerajaan madani kita dan kita pastikan supaya agenda untuk pendidikan tinggi khususnya dalam konteks kolej komuniti juga termasuk dalamnya diberikan keutamaan dalam usaha kita untuk memberikan ruang yang terbaik untuk rakyat kita dapat melanjutkan pelajaran. Beliau menyatakan demikian semasa lawatan kerja ke Kolej Komuniti Tambunan di Tambunan. Kemudahan seumpama juga bertujuan memastikan penyertaan pelajar dalam program TVET dan pembelajaran sepanjang hayat dapat ditingkatkan. Sejajar keperluan industri dan pembangunan kemahiran baharu untuk komuniti luar bandar. Penubuhan institusi TVET baharu di Tempasuk di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13 bukti komitmen Kerajaan Persekutuan memperkasa pembangunan modal insan di negeri ini. Kita akan tambahkan penubuhan Giat Mara dan salah satu Giat Mara yang akan ditubuhkan ialah di Tempasuk. Dan insya-Allah kita akan percepatkan penubuhannya demi melatih anak-anak muda khususnya yang akan terlibat di dalam bidang-bidang yang mempunyai peluang pekerjaan yang menjanjikan gaji yang tinggi. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Galaxy Perkeso at Kota Belud Sabah 2025. Penubuhan institusi TVET merupakan sebahagian daripada perancangan kerajaan dan bukannya janji bersyarat. Program yang menawarkan kira-kira 2,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang ini disertai 30 majikan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata pihaknya sedia mewujudkan tabika kemas yang melaksana program tabika pratafis di Pangkalan Tentera Laut atau Ibu Pejabat Polis di Sabah. Bagaimanapun, ia bergantung kepada permintaan dan keizinan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap merasmikan program Khatam Perdana dan Forum Makanan Baik dan Sihat Jabatan Kebajikan Masyarakat Kemas Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Ketika ini terdapat 713 tabika kemas di Sabah yang melaksana program tabika pratafis. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Zahid menyampaikan anugerah kanak-kanak tahfiz. Pemakin penting mempromosikan destinasi pelancongan domestik serta mengukuhkan kerjasama antara industri dan agensi kerajaan. Antara manfaat program Star Carnival Jom Cuti di Malaysia. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, karnival ini menggerakkan minat rakyat bercuti dalam negara menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026. Ia juga menawarkan pelbagai hidangan dan juga pakej terutamanya kepada para pelancong yang berminat untuk bercuti-cuti di Malaysia dan yang paling penting kerjasama di antara pemain industri dan juga pihak kementerian dan pihak agensi supaya kita dapat rangkumkan dan dapat kita membuat satu kesimpulan perlunya ada satu sinergi yang baik. Beliau ditemui media selepas penutupan program di Kota Kinabalu. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Bisul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Bak Undi 2025. Salam Malaysia Madani.